Terjumpa anak anjing terlantar yang mengubah hidupku selamanya. Hai, nama saya Siti Aisyah. Saya berumur 27 tahun. Saya seorang guru sekolah rendah yang tinggal di sebuah kampung kecil di Kuala Kangsar, Perak. Hidup saya biasanya tenang dan rutin, penuh dengan aktiviti mengajar dan menjaga keluarga saya. Namun, suatu pagi yang cerah di penghujung musim bunga, ketika udara sudah mula terasa hangat seperti musim panas, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya sangka akan berlaku. Hari itu, saya baru pulang dari pasar pagi di Pekan Kuala Kangsar. Saya berjalan perlahan dengan tangan memegang beg plastik berisi barang keperluan yang ringan. Langit masih cerah dengan sinar matahari pagi yang lembut, dan angin sepoi-sepoi bahasa meniup rambut saya yang terurai. Tiba-tiba, saya terdengar sesuatu yang halus tapi menusuk hati, bunyi tangisan kecil dari bawah sebuah bangku di taman kecil berdekatan. Saya berhenti, pandang sekeliling, dan di bawah bangku itu saya terlihat seekor anak anjing kecil berbulu coklat muda, matanya besar dan bersinar, seolah-olah seluruh dunia boleh muat di dalamnya. Anak anjing itu menggigil, walaupun matahari sudah mula menaikkan suhunya. Saya tidak pikir panjang, terus mengangkatnya dan membalutnya dengan selendang kapas yang saya bawa. Saya panggil dia Jagung, sebab dia comel macam jagung yang meletup jadi popcorn, lembut dan gebu. Dalam hati saya teringat seorang kawan lama saya, Azman. Azman, kawan sekolej yang dulu rapat tapi lama-kelamaan kami semakin jarang berhubung. Seminggu lepas, dia ada mesej saya, cerita dia tengah baiki tanah pusaka keluarga dekat sebuah kampung kecil di hulu Perak, dikelilingi pokok kayu putih dan keheningan yang menenangkan. Dia juga cakap dia tengah fikir nak bela anjing, katanya, sesuatu yang boleh ingatkan aku bangun pagi walau hujan lebat. Saya terus hantar mesej balik, dan tak sangka, hari ini saya jumpa Jagung, si anak anjing comel yang mungkin akan jadi penghuni baru di tanah pusaka Azman. Dia balas cepat, boleh saya datang esok? Jom makan tengah hari sekali, boleh kenal tempat tu. Mesej itu muncul di telefon saya ketika saya tengah lapkan bulu jagung yang basah dengan tuala lembut. Jagung sudah kenyang dan tidur lena di pangkuan saya, seolah-olah setuju saya yang jadi penjaga sementara dia sehingga tiba masa untuk serahkan pada orang yang sepatutnya. Saya baca mesej itu berulang kali, bukan sekadar jemputan, tapi satu tanda kehadiran yang tidak pernah Azman abaikan. Kami dah hampir 2 tahun tak jumpa sejak kali terakhir di majlis hari jadi rakan kami. Masa itu, kami bertukar 2 pelukan erat dan janji samar-samar nak jumpa lagi, tapi hidup sentiasa lebih pantas daripada rancangan. Azman selalu jemput, tapi saya selalu ada alasan. Kerja yang menimbun, penat yang tak berkesudahan, takut rosakkan jalinan persahabatan rapuh yang kami bina. Dalam hati saya tahu, bila saya dekat dia, hati saya berdebar lebih dari yang saya mahu akui. Tapi kali ini dengan Jagung, ada alasan sebenar. Alasan yang saya tidak boleh tolak. Saya tarik nafas dalam-dalam dan taib. Setuju, saya bawa tetamu baru ni. Maka pagi Ahad itu saya berdiri di luar rumah dengan Jagung di pangkuan, memakai baju kurung warna biru lembut, kain kapas yang ringan, sama yang Azman pernah kata sesuai dengan warna mata saya, walaupun saya tak pasti dia ingat. Mungkin saya pilih kerana itu, sebagai ingatan kecil yang sunyi, cara untuk uji ingatan dia simpan lebih daripada yang saya sangka. Matahari pagi menyinari bahu saya, angin bermain dengan hujung rambut. Saya rasa ringan sebab akhirnya saya kata ya pada sesuatu yang lama saya tangguh. Jagung mengerak, buka mata mengantuk, menguap. Hari ni hari awak, sayang, saya bisik, usap telinganya lembut. Namun bukan hanya Jagung yang saya rasa hari itu istimewa. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, saya masih berdiri di luar rumah sambil mengusap lembut bulu halus Jagung yang sudah mula tenang di pangkuan saya. Baju kurung biru lembut yang saya pakai terasa nyaman, dan angin pagi yang menyapa membuatkan suasana semakin damai. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Azman selepas sekian lama. Hati saya berdebar-debar, bukan kerana gugup, tapi sebab ada perasaan yang saya sendiri belum mampu terjemahkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, saya terdengar bunyi enjin motosikal yang semakin hampir. Mata saya tertumpu ke jalan kecil depan rumah. Muncul sebuah motosikal berwarna hitam yang sudah agak lama, dengan bau minyak enjin yang kuat menyapa hidung saya. Motosikal itu berhenti di depan pagar rumah saya.
Dari situ, turun seorang lelaki yang saya kenal sangat baik. Azman. Dia memakai baju kemeja lengan pendek berwarna hijau lumut, yang sedikit berkedut, dan seluar jeans lusuh yang nampak sudah banyak kali dipakai. Rambutnya yang hitam sedikit kusut, tapi senyumnya tetap cerah seperti dulu. "Lama betul tak jumpa, Aisyah," katanya sambil menghulurkan tangan untuk menyapa saya. Saya balas senyuman itu, tapi tidak berjabat tangan. Cuma saya peluk dia dengan erat. Pelukan itu terasa hangat, seolah-olah meredakan segala rindu yang tersekat selama ini. Jagung yang masih di pangkuan saya tiba-tiba bergerak, mengangkat kepala kecilnya dan menyalak perlahan. Azman tertawa kecil, lalu menunduk untuk mengusap kepala anak anjing itu. "Dia comel, Aisyah, macam popcorn betul," katanya sambil tersenyum lebar. Saya balas, "Saya panggil dia jagung sebab dia comel macam jagung yang meletup jadi popcorn." Saya ketawa kecil, dan suasana jadi ringan sekejap. Azman mengajak saya masuk ke dalam motosikalnya. Saya pegang jagung dekat-dekat, dan kami mula bergerak meninggalkan pekan kecil itu menuju ke tanah pusaka keluarganya di Hulu Perak, kira-kira sejam perjalanan dari situ. Jalan-jalan kampung yang kami lalui dikelilingi oleh pokok-pokok kayu putih yang tinggi, dengan udara segar yang menusuk ke dalam paru-paru. Saya pandang keluar tingkap, menikmati pemandangan yang jarang saya lihat sejak lama. Sepanjang perjalanan, kami berbual ringan tentang masa lalu, kerja, dan segala yang telah berlaku. Azman cerita tentang proyek pembaikan rumah pusaka itu, bagaimana dia mahu menjadikannya tempat perlindungan yang tenang dari hiruk-pikuk kota. Saya pula berkongsi cerita tentang kelas saya dan murid-murid yang saya ajar. Namun, di sebalik perbualan itu, saya dapat rasa ada sesuatu yang tidak terucapkan antara kami. Sesuatu yang saya sendiri tidak pasti bagaimana hendak mulakan. Apabila kami sampai di tanah pusaka tersebut, saya terkejut melihat betapa cantiknya suasana di sana. Rumah batu bata yang sudah lama, dengan beranda luas yang menghadap ke kebun kecil penuh bunga liar dan herba segar. Pokok-pokok kayu putih mengelilingi kawasan itu, menghembuskan angin sejuk yang menenangkan. Di kejauhan, kedengaran burung-burung berkicau riang, menggantikan bunyi bising kota yang saya tinggalkan. Azman membuka pagar besi yang berderak perlahan, dan kami melangkah masuk ke halaman rumah. Jagung yang sudah kenyang mula melangkah dengan langkah kecilnya yang goyah, mencium setiap daun dan batu yang dilaluinya. Azman ketawa melihat gelagat anak anjing itu, dan saya merasa lega dengan suasana yang begitu damai. "Selamat datang ke rumah saya," katanya sambil menutup pintu motosikal dan mengajak saya masuk ke dalam rumah. Saya hanya mengangguk, masih memerhati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit teruja. Hari itu, saya rasa seperti memulakan sebuah babak baru dalam hidup saya. Satu babak yang penuh dengan harapan, kerinduan, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan lama. Jagung yang kecil itu sudah memegang peranan penting dalam menghubungkan kami kembali, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan berlaku selepas ini. Suasana di tanah pusaka Azman begitu menyenangkan, namun ada sesuatu yang membuatkan hati saya berdebar-debar. Setelah kami melangkah ke dalam rumah batu bata itu, saya dapat merasakan bau kayu lama yang bercampur dengan aroma herba segar dari kebun kecil di luar. Rumah itu sederhana, tetapi terasa sangat mesra dan penuh dengan kenangan. Azman membawa saya ke ruang tamu yang dihias dengan perabot kayu yang usang tapi kemas, dan beberapa bingkai gambar terpajang di dinding. Saya perasan salah satu gambar itu menunjukkan kami berdua ketika di universiti, tersenyum dengan wajah muda yang penuh semangat. "Masih simpan gambar nih rupanya," saya bisik dalam hati. Hati saya berdebar sedikit. Saya duduk di atas sofa yang empuk, dan Azman membuka peti sejuk kecil untuk mengambil beberapa minuman. Sementara itu, Jagung, si anak anjing kecil, melangkah perlahan mengelilingi rumah, mengendus setiap sudut dengan penuh ingin tahu. Saya senyum melihat gelagatnya yang comel itu. Azman kembali dengan 2 gelas air sirap limau, dan kami duduk di meja makan kayu yang terletak di beranda. Cahaya matahari petang yang jatuh lembut melalui jendela mencipta suasana hangat yang nyaman. "Rasa macam balik kampung sendiri ya?" saya cakap, cuba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa sedikit tegang. Dia tersenyum sambil mengangguk. "Ya, memang tempat ni buat aku rasa tenang. Sejak kecil, aku selalu datang sini bila nak lari dari dunia yang sibuk." Saya pandang dia dengan lebih dekat. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatkan saya rasa terharu.
kejujuran dan kelembutan yang selama ini saya rindui. Tapi saya masih simpan perasaan itu dalam-dalam, takut ia mengganggu hubungan persahabatan kami yang lama terjalin. Azman kemudiannya cerita tentang impiannya untuk mengubah tanah pusaka itu menjadi sebuah tempat perlindungan haiwan dan taman kecil untuk keluarga dan kawan-kawan. Aku rasa Jagung ni permulaan yang baik, katanya sambil menepuk kepala anak anjing yang sedang bermain dengan tali kasut saya. Saya ketawa kecil. Jagung memang comel, tapi dia juga buat aku rasa macam ada tanggungjawab baru. Aku harap aku boleh jaga dia dengan baik. Azman pandang saya dengan senyuman yang penuh makna. Aku yakin kau boleh, Aisyah. Kau memang jenis yang penuh kasih sayang. Perbualan kami semakin mengalir dengan lancar, seolah-olah masa tidak pernah memisahkan kami. Saya rasa seperti kami kembali ke zaman universiti, berkongsi cerita dan impian tanpa rasa janggal. Namun, hati saya masih berselimutkan rasa cemas yang saya sendiri tidak faham. Ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, cahaya keemasan menyinari wajah Azman. Dia pandang saya dengan penuh perhatian, seolah-olah hendak bertanya sesuatu yang penting. Saya tahan nafas, menunggu apa yang akan dia katakan. Tiba-tiba, bunyi kecil dari Jagung yang sedang tidur di pangkuan saya memecah keheningan itu. Saya tersenyum dan mengusap lembut kepala anak anjing itu. Mungkin malam ini akan membawa kejutan yang saya tidak jangka. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tapi satu perkara pasti, hari itu menjadi titik permulaan yang berbeza dalam hidup saya. Saya sudah bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang akan datang bersama Jagung dan Azman. Hari itu benar-benar berbeza daripada kebiasaan saya. Selepas matahari mula tenggelam, langit berubah menjadi warna jingga dan merah jambu yang indah, seolah-olah mengalu-alukan sesuatu yang baru. Saya duduk di beranda bersama Azman sambil Jagung lena tidur di pangkuan saya, mengeluarkan nafas kecil yang tenang. Suasana begitu damai, tapi di dalam hati saya ada rasa yang sukar untuk diterjemahkan, antara harapan, kegelisahan, dan keinginan yang lama terpendam. Azman tiba-tiba bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke dapur kecil di tepi rumah. Dia kembali dengan sebuah kotak kecil yang dibalut rapi. "Ini," katanya perlahan, "aku nak bagi kau." Saya terkejut, memandang kotak itu dengan penuh tanda tanya. "Apa ini?" tanya saya. Suara agak perlahan, penuh rasa ingin tahu. Dia tersenyum sedikit dan duduk kembali di sebelah saya. "Satu perkara yang aku simpan selama ni. Aku fikir dah tiba masanya untuk aku kongsi dengan orang yang betul." Dengan tangan sedikit gemetar, dia membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya terdapat sebuah rantai leher emas dengan loket kecil berbentuk bulan sabit yang halus dan cantik. "Loket ni milik arwah nenek aku," Azman berbisik, suaranya penuh emosi. Dia selalu kata, "Bulan sabit ni simbol perlindungan dan harapan. Aku nak kau jaga benda ni. Bukan sebab aku nak kau jadi macam nenek aku, tapi sebab aku percaya kau orang yang kuat dan baik hati." Saya terdiam, hati saya berdenyut kencang. Tidak pernah saya sangka Azman akan mempercayai saya dengan sesuatu yang begitu pribadi dan bermakna. Saya menghulurkan tangan untuk menerima rantai itu, dan ketika jari kami bersentuhan, saya rasa seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkan kami lebih daripada sekadar persahabatan lama. Azman pandang saya dengan mata yang penuh kerinduan. "Aisyah, aku tahu kita dah lama tak jumpa, dan mungkin kita dah berubah. Tapi aku masih ingat siapa engkau, orang yang selalu ada bila aku perlukan. Dan mungkin aku harap kau boleh jadi lebih daripada sekadar kawan." Saya menelan liur, cuba mengawal perasaan yang tiba-tiba menguasai diri. Selama ini, saya takut untuk mengakui apa yang saya rasa, takut hubungan kami akan berubah dan hilang seperti yang selalu saya risaukan. Tapi saat ini, dengan rantai emas di tangan dan Azman di sebelah, saya tahu saya tidak mahu menolak perasaan itu lagi. Jagung membuka matanya perlahan, seolah-olah merasakan perubahan dalam suasana. Anak anjing kecil itu menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menguap sambil melipat kaki kecilnya. Saya tersenyum, dan rasa sayang pada Jagung semakin bertambah. Dia bukan sahaja menghubungkan kami, malah menguatkan ikatan yang selama ini tersembunyi. Azman mengeluarkan sebuah kotak kecil lagi dari saku bajunya. "Aku ada sesuatu lagi," katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sehelai kunci kecil yang kelihatan agak lama dan berkarat sedikit.
Ini kunci stor lama di belakang rumah. Aku nak kau yang jaga, sebab aku percaya kau boleh jaga semua benda yang penting untuk aku. Saya terkejut dengan pemberian itu, namun hati saya terasa hangat. Tindakan kecil ini bermakna lebih daripada apa yang dapat saya ungkapkan. Kunci itu bukan sekadar objek, tapi simbol kepercayaan dan harapan Azman kepada saya. Malam itu kami duduk bersama di beranda, berbual hingga bintang-bintang mula berkelip di langit gelap. Saya rasa seolah-olah masa berhenti sejenak, memberi ruang untuk kami mengenal kembali satu sama lain. Perasaan yang terpendam selama ini mulai terurai, dan saya tahu apa yang bermula hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun di sudut hati, ada sedikit kerisauan yang saya cuba sembunyikan. Adakah saya benar-benar bersedia untuk membuka hati sepenuhnya? Atau adakah ini hanya permulaan kepada sesuatu yang lebih rumit? Saya pandai semarah Azman yang sedang tersenyum tenang, dan saya tahu jawapannya hanya akan terjawab bila kami melangkah lebih jauh bersama. Azman mengajak saya masuk ke dalam rumah selepas kami habis berbual di beranda. Cahaya lampu yang lembut menerangi ruang tamu yang sederhana, memberikan suasana hangat dan intim. Saya masih memegang rantai bulan sabit yang dia berikan, merasakan berat dan maknanya di leher saya. Jagung yang sudah tidur lena tadi, kini duduk di lantai berdekatan, mengintai kami dengan mata bulatnya yang bersinar. Azman duduk di atas sofa, mengajak saya duduk di sebelahnya. Tangannya yang kasar dan berurat kelihatan tenang ketika dia menyentuh tangan saya perlahan. "Aisyah," katanya dengan suara lembut, "aku tahu kita pernah lalui banyak perkara sebelum ini. Tapi aku rasa, saat ini, aku nak jujur dengan kau." Saya pandang matanya, cuba membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Hati saya berdegup laju, dan segala rasa yang selama ini saya pendam mula mengalir keluar perlahan-lahan. "Apa yang kau nak jujur?" saya bertanya dengan suara serak. Azman menarik nafas dalam, kemudian berkata, "Aku masih ingat masa kita di universiti, masa kita selalu lepak sama-sama. Aku selalu fikir, ada sesuatu antara kita yang kita cuba elakkan sebab takut persahabatan kita rosak. Tapi aku tak boleh nafikan, aku selalu ada rasa lebih untuk kau." Saya terdiam, perasaan campur aduk memenuhi dada. Selama ini, saya sendiri menyimpan rasa yang sama, tetapi takut ia akan menghancurkan ikatan yang kami bina. "Aku pun begitu, Azman. Aku takut kehilangan kau, jadi aku simpan rasa itu dalam hati," jawab saya perlahan. Dia tersenyum, dan saya dapat lihat kelegaan di matanya. "Aku tak mahu kita lagi simpan rahsia. Aku mahu kita cuba beri peluang pada apa yang kita rasa. Mungkin kita boleh bina sesuatu yang lebih daripada sebelum ini." Saya mengangguk. Walaupun perasaan takut masih bermain di fikiran, tapi kali ini ada kekuatan yang datang dari dalam diri saya. Saya mahu mencuba, mahu berani membuka pintu hati yang selama ini tertutup. Azman bangun dan berjalan ke arah dapur kecil. "Aku buatkan kita minuman panas, takut kau sejuk," katanya sambil tersenyum. Saya tersenyum balas, merasakan kehangatan bukan hanya dari minuman tetapi dari kehadirannya. Ketika dia kembali dengan 2 cawan teh tarik, saya perasan Jagung sudah tidur nyenyak di pangkuan saya. Anak anjing itu seolah-olah menjadi jembatan kehangatan antara kami. Saya petik bulunya dengan lembut, dan Azman duduk kembali, meletakkan cawan di meja kecil. Kami terus berbual, berkongsi impian dan harapan. Azman bercerita tentang rancangan untuk menjadikan tanah pusaka itu sebagai tempat perlindungan haiwan dan taman kecil untuk keluarga, manakala saya berkongsi tentang keinginan saya untuk terus menjadi guru yang memberi inspirasi kepada anak-anak kampung. Namun, di balik semua keindahan itu, saya tidak dapat menghilangkan bayangan kerisauan yang masih mengusik. Adakah perasaan kami akan kekal atau hanya sementara? Sedanakah bagaimana dengan masa depan yang penuh ketidakpastian? Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar bunyi telepon berdering. Suara Azman berubah sedikit ketika dia mengangkat telepon itu. Saya pandang dia dengan rasa ingin tahu, tetapi dia hanya mengernyitkan dahi dan berkata, "Maaf, aku kena jawab sekejap." Dia melangkah ke sudut rumah, meninggalkan saya dan Jagung dalam keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Saya duduk termenung, memegang erat rantai bulan sabit di leher. Ada sesuatu yang saya rasa tidak kena, tetapi saya belum tahu apa. Suara Azman dari telefon semakin perlahan dan saya dapat dengar bisikan yang tidak jelas. Hati saya mula berdebar tidak menentu. Apa yang sedang berlaku?
Apakah rahasia yang akan terbongkar selepas ini? Jagung mengerakkan kepala kecilnya, seolah-olah merasakan ketegangan yang sama. Malam itu, semuanya berubah. Saya tahu, takdir kami sudah mula menulis babak baru yang penuh dengan kejutan dan cabaran. Apa yang bakal berlaku seterusnya? Saya simbol bersedia untuk mengetahuinya, tetapi satu perkara pasti, hidup saya tidak akan sama lagi selepas malam itu. Saya duduk terpaku di sofa, tangan masih memegang erat rantai bulan sabit yang Azman berikan tadi. Suasana yang sebelum ini hangat dan nyaman tiba-tiba berubah menjadi penuh ketegangan. Suara Azman dari telepon terdengar semakin perlahan, seolah-olah dia cuba menyembunyikan sesuatu daripada saya. Jagung yang lena tidur di pangkuan saya tiba-tiba membuka mata, menatap ke arah Azman dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Azman menamatkan panggilan telepon itu dan melangkah kembali ke sisi saya. Wajahnya yang tenang tadi kini berubah menjadi serius dan sedikit sayu. "Maaf Aisyah, ada sedikit hal yang perlu aku uruskan," katanya perlahan, seolah-olah dia cuba mencari kata-kata yang tepat. Saya cuba mengawal perasaan yang berkecamuk dalam diri. "Apa halnya Azman? Adakah sesuatu yang penting?" tanya saya, suara bergetar sedikit. Dia menarik nafas panjang sebelum menjawab, "Sebenarnya ada beberapa masalah dengan tanah pusaka nih. Ada pihak luar yang cuba ambil alih dan aku tengah cuba selesaikan dengan baik. Aku tak nak kau risau, tapi aku rasa kau perlu tahu." Hati saya terasa seperti disumbat seketika. Saya tidak sangka masalah sebegini akan muncul begitu tiba-tiba, apatah lagi ketika kami baru sahaja mula membuka lembaran baru dalam kehidupan kami. "Kenapa engkau tak beritahu awal-awal?" saya bertanya, walaupun saya sudah boleh agak jawapannya. Azman memandang saya dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tak nak bebankan kau. Aku mahu semua ni selesai dulu sebelum aku cerita. Tapi sekarang, aku rasa kau patut tahu supaya kita boleh hadapi sama-sama." Saya menarik nafas dalam-dalam, cuba menerima kenyataan itu. Jagung yang masih di pangkuan saya menyalak perlahan, seolah-olah merasakan ketegangan yang melingkari kami. Saya mengusap kepala anak anjing itu, mencari ketenangan dalam kehangatan bulunya yang lembut. "Kalau begitu, kita perlu fikir cara untuk selesaikan masalah ni?" saya berbisik, cuba memberikan sokongan walaupun dalam hati saya sendiri penuh dengan kebimbangan. "Aku akan bantu kau, Azman. Kita hadapi semua ni bersama." Azman tersenyum kecil dan saya dapat rasa kelegaan di wajahnya. "Terima kasih, Aisyah. Kau memang kuat dan penyayang. Aku yakin dengan kita." Namun, walaupun kami cuba bersemangat, saya tidak dapat menafikan perasaan takut yang menyelinap masuk. Masalah tanah pusaka itu bukan sekadar hal biasa. Ia melibatkan warisan keluarga dan mungkin rahsia yang selama ini tersembunyi. Saya tertanya-tanya, apakah yang sebenarnya sedang berlaku di sebalik tabir? Malam itu, selepas Azman tidur, saya duduk termenung di beranda, memandang bintang-bintang yang berkelipan di langit. Pikiran saya dipenuhi dengan pelbagai persoalan dan rasa tidak pasti tentang masa depan. Jagung yang sudah kembali tidur di sisi saya menjadi satu-satunya penghibur yang setia. Saya tahu perjalanan kami baru sahaja bermula dan cabaran yang menanti lebih besar daripada apa yang saya bayangkan. Namun ada satu perkara yang saya pasti saya tidak akan berundur, kerana kali ini bukan sahaja Jagung yang saya sayangi, tetapi juga Azman, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam hati saya. Apa yang akan berlaku seterusnya? Saya masih belum tahu, tetapi saya tahu hidup saya tidak akan sama selepas malam itu. Saya bersedia untuk menghadapi apa sahaja, walau sebesar mana pun cabarannya. Malam semakin larut dan saya masih tidak dapat melelapkan mata. Hati saya penuh dengan kekusutan dan tanda tanya setelah perbualan Azman tadi. Saya cuba menenangkan diri dengan mengusap kepala Jagung yang tidur di sebelah saya, tetapi fikiran saya terus melayang ke masalah tanah pusaka yang disebutnya. Kenapa tiba-tiba ada pihak luar cuba mengambil alih? Apakah rahasia tersembunyi yang selama ini tidak pernah saya tahu? Keesokan paginya, Azman mengajak saya berjalan-jalan di sekitar tanah pusakanya. "Aku mahu tunjukkan kau sesuatu," katanya sambil memegang tangan saya perlahan. Saya mengangguk, walaupun rasa takut masih berlegar di hati. Kami melangkah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar dan bunga-bunga kecil yang tumbuh bebas. Jagung berlari-lari kecil di depan, sambil sesekali menoleh ke belakang memastikan kami mengikutinya.
Kami tiba di sebuah stor kecil yang kelihatan agak usang, tersembunyi di sudut kebun. Azman mengeluarkan kunci yang dia beri semalam dan membuka pintu stor itu. Di dalamnya saya terkejut melihat pelbagai kotak dan barang-barang lama yang tersusun kemas, seolah-olah menyimpan banyak memori dan rahasia. Ini semua peninggalan keluarga aku, Azman menerangkan. Ada dokumen penting dan beberapa barang yang aku tak pernah tunjukkan pada sesiapa. Saya berjalan perlahan, menyentuh beberapa kotak yang berdebu, cuba merasakan sejarah yang tersimpan di dalamnya. Azman membuka satu kotak dan mengeluarkan beberapa surat lama dan foto-foto hitam putih yang menunjukkan nenek moyangnya bersama keluarga besar mereka. Tanah pusaka ini bukan sekadar tempat, katanya dengan suara rendah. Ia adalah warisan dan janji yang aku perlu jaga. Saya pandang Azman dengan penuh penghormatan dan rasa simpati. Kalau begitu, kenapa ada pihak luar yang cuba ambil alih? Tanya saya. Cuba mencari jawaban. Azman menghela nafas panjang. Ada beberapa orang yang dengki dan mahu kuasai tanah ni untuk tujuan perniagaan. Mereka tak peduli sejarah atau perasaan kami. Perasaan saya mula berkecamuk. Saya rasa ingin membantu, tetapi pada masa yang sama takut terperangkap dalam masalah yang besar. Azman, aku nak tolong. Kita cari jalan selesaikan masalah ni bersama. Saya berkata dengan penuh keazaman. Azman tersenyum, memegang tangan saya erat. Aku tak sangka kau akan kata begitu. Kau memang orang yang aku perlukan sekarang. Namun ketika kami sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar bunyi motosikal dari jalan masuk. Seorang lelaki asing muncul, memakai baju hitam dan topi keledar, matanya tajam memerhati kami dari jauh. Azman segera berdiri, wajahnya berubah serius. Lelaki itu melangkah ke arah kami, dan saya merasakan udara di sekeliling menjadi tegang. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi kehadirannya jelas membawa ancaman. Azman berdiri di hadapan saya, melindungi kami dengan penuh keberanian. Siapa dia? Saya bertanya perlahan. Azman menggeleng kepala. Itulah orang yang aku cuba elakkan. Dia wakil pihak yang mahu ambil alih tanah ni. Saya merasakan jantung berdegup kencang. Situasi ini jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan. Di tengah-tengah keindahan tanah pusaka ini, ada konflik yang boleh mengubah segalanya. Saya memegang tangan Azman erat, bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Malam itu, saya tahu hidup saya sudah berubah dari hari yang tenang kepada satu perjuangan yang penuh risiko. Adakah kami mampu mempertahankan warisan keluarga Azman, atau adakah ada rahsia gelap yang akan mengancam kami lebih daripada yang kami fikir? Hanya masa yang akan menjawabnya. Tapi satu yang pasti, saya tidak akan berundur. Jagung yang kecil dan comel itu kini menjadi simbol harapan dan keberanian kami. Apa yang akan berlaku selepas ini? Saya masih belum tahu, tapi saya tahu cerita kami baru sahaja bermula. Lelaki itu melangkah lebih dekat, wajahnya tersembunyi di balik topi keledar hitam dan cermin gelap. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, udara seolah-olah membeku di sekeliling kami. Azman berdiri teguh di hadapan saya, melindungi saya dengan langkah penuh keberanian, walaupun matanya mencerminkan kebimbangan yang tersembunyi. Kau mesti berhenti kacau tanah pusaka kami. Suara lelaki itu dalam dan tegas, seolah-olah membawa ancaman yang tidak boleh dipandang ringan. Saya merasakan degupan jantung saya semakin laju, dan jagung yang kecil tiba-tiba menggonggong dengan lantang, cuba menjadi pelindung kecil kami. Azman menatap lelaki itu dengan penuh ketegasan. Ini tanah keluarga aku. Kami tidak akan bagi kau ambil alih sesuka hati. Kalau kau mahu selesaikan masalah, kita bincang secara baik, bukan dengan cara ugutan macam ni. Lelaki itu ketawa sinis. Bincang, aku datang untuk beri amaran terakhir. Kalau kau tak serah tanah tu, dalam masa seminggu, kami akan ambil tindakan yang kau tak suka. Saya ingin menjerit, tetapi Azman menenangkan saya dengan satu sentuhan lembut di bahu. Jangan risau Aisyah, aku akan uruskan ini. Setelah lelaki itu berlalu, saya dan Azman duduk di beranda, cuba bertenang sambil jagung kembali memeluk saya, seperti mahu memberikan kekuatan. Ini bukan perkara kecil Aisyah, mereka serius dan berkuasa. Azman berkata perlahan. Saya menarik nafas panjang, cuba mengumpul keberanian. Kalau begitu kita perlu cari jalan lain. Mungkin ada cara undang-undang yang boleh kita guna. Azman mengangguk. Aku dah hubungi peguam keluarga, tapi prosesnya ambil masa. Sementara itu, kita kena kuat dan bersedia untuk apa sahaja.
Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang. Saya dan Azman banyak menghabiskan masa di tanah pusaka, menjaga dan memperbaiki rumah lama itu sambil memikirkan langkah seterusnya. Aku percaya kita boleh menang. Namun di sebalik ketenangan malam itu, saya tidak dapat menghilangkan rasa bahawa sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Ada rahasia yang belum terbongkar, misteri yang tersembunyi di balik tanah pusaka ini, dan saya tahu Jagung tidak sekadar anak anjing comel dalam cerita kami. Hari-hari mendatang akan penuh dengan kejutan dan cabaran yang menguji kekuatan kami. Saya bersedia, walaupun hati saya berdebar-debar, kerana saya tahu perjalanan ini bukan sahaja tentang mempertahankan tanah, tetapi juga tentang mencari jawapan kepada sesuatu yang lebih dalam dan misteri. Apa yang akan kami temui seterusnya? Saya masih belum tahu, tetapi saya yakin kisah kami baru sahaja mencapai titik puncak yang sebenar. Jagung, Azman dan saya, kami akan terus berjuang tanpa mengira apa yang menanti di hadapan. Ketegangan semakin memuncak, seolah-olah setiap sudut tanah pusaka itu menyimpan bisikan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Suasana yang dulunya damai kini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Saya berdiri di beranda rumah usang itu, memandang jauh ke arah pokok-pokok kayu putih yang bergoyang perlahan ditiup angin malam, seakan-akan turut merasakan tekanan yang melanda. Jagung yang setia di sisi saya tiba-tiba menyala kuat, memecah keheningan malam. Saya menyadari bahawa bukan sahaja kami yang merasakan ancaman, tetapi juga haiwan kecil itu seolah-olah mengerti bahawa sesuatu yang besar sedang berlaku. Saya raih tangan Azman yang berdiri di sebelah, merasai getaran yang sama dalam hati kami berdua. Ini bukan lagi sekadar perebutan tanah, bisik Azman dengan suara yang penuh ketegangan. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang kita belum fahami sepenuhnya. Saya memandangnya, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Segala cerita lama, segala rasa yang terpendam, kini bercampur dengan ketakutan dan harapan yang sukar digambarkan. Masa depan kami tergantung pada benang halus yang mungkin putus bila-bila masa. Tiba-tiba, dari dalam stor lama, terdengar bunyi sesuatu yang terjatuh. Kami segera berlari ke arah itu, diikuti oleh Jagung yang berlari pantas. Di sana, kami menemui sebuah peti kayu yang terbuka, dan di dalamnya terdapat sekeping surat yang sudah lusuh dan kuning di mamah usia. Azman mengambil surat itu dengan hati-hati dan membacanya perlahan. Surat itu mengandungi petunjuk tentang sejarah tanah pusaka mereka yang sebenarnya lebih rumit daripada yang disangka. Ada kabar angin tentang satu harta karun tersembunyi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dan yang menjadi punca perebutan tanah itu. Ini menjelaskan mengapa mereka begitu berminat untuk dapatkan tanah ni. Azman berkata dengan nada serius, bukan sekadar tanah biasa, tapi ada sesuatu yang sangat bernilai. Saya rasa darah saya berdesir, campuran antara takut dan teruja. Jagung menyalak lagi, seolah-olah memberi amaran bahawa bahaya semakin dekat. Saya memegang erat tangan Azman, menyadari bahawa kami kini terjebak dalam kisah yang lebih besar daripada yang kami bayangkan. Malam itu, kami duduk bersama, merancang langkah seterusnya dengan penuh berhati-hati. Rahasia yang terungkap membawa kami ke dalam labirin misteri dan ancaman yang tidak pernah kami jangka. Setiap keputusan yang kami buat akan menentukan bukan sahaja masa depan tanah pusaka itu, tetapi juga kehidupan kami sendiri. Ketegangan memuncak dan saya tahu bahawa apa sahaja yang berlaku, kami perlu bersatu dan berani menghadapi cabaran yang menanti. Jagung, dengan kehadirannya yang kecil tetapi penuh makna, menjadi simbol harapan dan keberanian kami dalam menghadapi kegelapan yang semakin dekat. Apa yang akan kami temui seterusnya? Adakah harta karun itu benar-benar wujud? Atau adakah bahaya yang lebih besar menanti di balik rahasia itu? Saya tidak tahu, tetapi saya tahu cerita kami belum berakhir. Ia baru sahaja bermula, dan kami perlu bersiap sedia untuk apa sahaja yang akan datang. Malam itu, di bawah sinaran bulan yang redup, saya dan Azman berdiri di halaman rumah pusaka kami, saling berpandangan dengan hati yang penuh gelora. Jagung yang kecil sudah lena tidur di pangkuan saya, tetapi kehadirannya memberi kekuatan yang luar biasa. Segala rahasia yang terbongkar, segala cabaran yang kami hadapi, semuanya membawa kami ke titik ini. Satu persimpangan yang menentukan masa depan kami.
Azman menghulurkan tangan, perlahan dan penuh harapan. Aisyah, aku tahu ini bukan mudah, tapi aku percaya, bersama-sama kita boleh hadapi apa sahaja. Aku mahu kau tahu, sejak dulu lagi, kau lebih daripada sekadar kawan untuk aku. Saya terdiam, hati saya berdegup laju. Semua perasaan yang terpendam selama ini seolah-olah meledak dalam satu detik yang penuh makna. Saya genggam tangannya erat, membalas dengan senyuman yang tulus. Azman, aku juga. Aku dah lama simpan rasa ni, tapi takut untuk ungkapkan. Kami berdiri di sana, di halaman yang telah menyaksikan segala suka dan duka, sambil angin malam menyapu lembut rambut kami. Saya tahu, segala yang berlaku bukan kebetulan. Jagung, yang kecil dan comel itu, bukan sekadar anak anjing yang saya jumpa secara kebetulan. Dia adalah penghubung antara kami, permulaan kepada sesuatu yang lebih besar dan indah. Namun, di balik kehangatan itu, ada satu misteri yang masih belum terjawab, rahasia tanah pusaka, harta karun tersembunyi, dan ancaman yang belum reda. Saya menatap ke arah rumah lama itu, berfikir tentang apa yang menanti kami di dalamnya. Azman menarik saya masuk ke dalam rumah, dan kami duduk di beranda, memandang bintang-bintang yang berkelipan di langit malam. Kita akan teruskan perjuangan ini, Aisyah, bersama, katanya penuh yakin. Saya mengangguk, merasa yakin dan kuat untuk menghadapi apa sahaja. Hidup kami mungkin tidak akan sama lagi, tapi saya tahu, dengan Azman di sisi dan Jagung sebagai teman setia, kami mampu menempuh segala liku. Kisah kami belum berakhir. Ia baru bermula, dengan janji dan harapan yang membara di hati. Dan saya tahu, setiap langkah kami ke hadapan akan dipenuhi dengan kejutan, cabaran, dan keindahan yang tidak pernah saya bayangkan. Untuk sekarang, saya hanya ingin menikmati detik ini. Detik di mana segala yang lama bertemu dengan yang baru, dan cinta yang terpendam akhirnya menemukan jalannya. Dan di bawah sinaran bintang itu, saya berbisik dalam hati, ini baru permulaan.